Okey. Hello, percubaan 1 2 3. Macam mana suara, kualiti suara? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah biiznillah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini, bermula pada malam ini kita akan membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah. Kitab dia, kalau tuan-tuan nak tengok, saya tunjuk sini, Makanatus Sunnah An-Nabawiyah. Dan untuk bab yang akan saya bacakan malam ini, iaitu bab tamhid dalam muqaddimah. Kita akan baca dalam teks bahasa Arab, dan saya galakkan bagi tuan-tuan perempuan yang ingin mengikuti, boleh download dahulu nota-nota yang disediakan, yang telah di share oleh Baitul Salam, dan saya juga telah share di wall saya. Boleh cek di sana, dan kita akan baca kitab ini. Kitab ini adalah kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, iaitu kedudukan mulia sunnah Nabi SAW. Kitab ini merupakan kitab yang dijadikan sebagai muqarrar bagi pelajar-pelajar Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah pada tahun, tak silap ana, pada semester keempat. Ana tak pasti sekarang, pada zaman ana dahulu dimuqarrarkan dalam semester keempat, dan ketika zaman ana masih belajar di sana, belum lagi dijadikan sebagai kitab. Kitab ini pada asalnya merupakan nota yang ditulis oleh Ustaz Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Beliau tulis nota ringkas. Kemudian dari hari ke hari beliau telah lengkapkan, dan akhirnya dijadikan sebagai kitab yang sempurna, yang diberikan tajuk Makanatus Sunnah An-Nabawiyah. Ada yang bincang, sebab ana telah berbincang sebagai sahabat, ada yang minta untuk ana berikan bentuk PDF. Namun kitab ini kitab yang masih lagi berada dalam hak cipta. Jadi yang ana boleh kongsikan hanyalah muka surat tertentu. Bila kita baca, saya akan kongsikan muka surat tersebut untuk kita semak bersama-sama. Namun untuk jadikan sebagai PDF, ia perlukan kepada keizinan daripada penulisnya, dan Syekh Hafizahullah masih lagi hidup sihat walafiat di Madinah Munawwarah dan masih mengajar, merupakan profesor di Universiti Madinah Al-Munawwarah, seorang guru yang sangat mulia akhlaknya, daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita tengok pada tajuk kita masuk terus kepada kitab. Kelas kita akan bermula kita bermula dari sekarang sehinggalah pukul 10.40 insya-Allah. 10.40 kita akan berhenti insya-Allah. Okey. Qala al-muallif hafizahullah, berkata muallif hafizahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid adalah muqaddimah, ataupun sebagai muqaddimah, pendahuluan untuk memahamkan tajuk yang dibincangkan dalam kitab ini. Dan tamhid dalam kitab ini akan dibincangkan makna sunnah itu sendiri. Tajuk kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi SAW. Maka tamhid dalam bab ini, Syekh memberikan ta'rif as-sunnah, kerana kita sering mendengar perkataan sunnah. Kadang-kadang ada orang bincangkan makna ahli sunnah, kadang-kadang ada orang kata ikut sunnah, kadang-kadang ada orang kata hukum dia sunnah atau sunnah,
Ada orang kata nikah itu sunnah. Sunnah ni apa sebenarnya makna sunnah menurut pandangan, menurut hukum syarak? Okey. Tamhidun, iaitu muqaddimah. Kata Syekh, ni muka surat 19. Tuan-tuan beri muka surat 19 daripada nota yang ada. Belakang cerah sangat. Okey. Okey. Tak apalah, ana minta maaf, ana tak dapat nak betulkan sebab lampu ni sekali je. Buka satu, terbuka semua. Jadi nak gelapkan belakang tak dapat sebab dia satu switch. Okey. Makna sunnah fil lughah. Kata Syekh, makna sunnati fil lughati, makna sunnah dari segi bahasa. Iaitu sebelum datang ayat Quran, sebelum datang hadis sekalipun, makna asal dalam bahasa Arab apa erti sunnah, atau makna sunnah sebelum dibincangkan, sebelum dijadikan istilah yang digunakan pakai oleh ilmu-ilmu tertentu. Makna sunnah fil lughah, makna sunnah dalam bahasa Arab, kata Syekh, at-tariqatu. Makna pertama, at-tariqatu, iaitu jalan. Yang kedua, was-siratu, dan juga as-sirah, iaitu sejarah perjalanan hidup. At-tariqah, jalan, ataupun as-sirah, iaitu perjalanan hidup, kisah perjalanan hidup. Hasanatan kanat au sayyi'atan, sama ada sejarah hidup yang baik atau sejarah hidup yang buruk. Semua sekali dinamakan sunnah. Ini segi bahasa. Dan kita perlu lihat bila disebutkan sunnah, dalam mana-mana kita jumpa dalam bahasa Arab sunnah disebutkan, perlu kita lihat makna yang mana satu yang dirujuk. Faminal awwali, dan antara makna pertama, iaitu antara ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ataupun syawahid yang memberikan makna pertama, iaitu makna jalan. Faminal awwali, iaitu daripada makna ayat Quran ataupun hadis ataupun syawahid yang lain yang bererti tariqah, jalan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Yuridullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, liyubayyina lakum, untuk menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya. Ayat ini, sebelum pada ayat 26 surah An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membincangkan tentang hukum-hukum pernikahan. Hukum-hukum nikah, siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dinikahi. Dan bab nikah setelah Allah bincangkan, dan Allah bincangkan sebelumnya bab harta warisan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah An-Nisa Allah berkata, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum berkaitan dengan nikah, berkaitan dengan harta pewarisan, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah terangkan ayat tersebut? Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah ingin menerangkan pada kalian hukum kehendaknya atau hukum syaraknya. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah ingin menunjukkan jalan, yahdiyakum, menunjukkan kepada kalian sunan. Ini perkataan sunan yang kita nak bincangkan. Kalau siapa yang ada print nota, boleh gariskan perkataan sunan. Sunanal ladzina min qablikum, dan Allah ingin menunjukkan sunanal ladzina, iaitu jalan-jalan alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Wa yatuba 'alaikum, dan menerima taubat kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat alim hakim, iaitu maha mengetahui, maha bijaksana. Okey. Jadi makna sunan dalam ayat ini bukan bererti sunnah Nabi SAW seperti mana dalam hadis-hadis ataupun dalam sebahagian pada ayat Quran. Makna sunan di sini ialah jalan, iaitu at-tariqah, jalan-jalan orang-orang terdahulu. Siapakah orang-orang terdahulu dalam ayat ini? Ayat ini adalah kata sunanal ladzina min qablikum, orang terdahulu, orang yang baik atau orang tak baik. Kita tengok pada konteks ayat. Konteks ayat
ayat sebelum ni Allah cerita yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum. Allah sebut perkataan al-bayyinah dan al-hidayah. Allah ingin memberi, Allah sebutkan dengan iradah, yuridullah, dan iradah di sini ialah iradah syar'iyah. Bererti orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang Allah sifatkan orang-orang sebelum kamu ialah orang-orang yang baik di kalangan nabiyyin dan as-salihin, orang di kalangan nabi-nabi dan orang-orang soleh. Sebab Allah cerita tentang hukum syarak. Hukum syarak itu dan mengikut hukum syarak, taat dan ikut hukum syarak itu merupakan jalan-jalan orang yang soleh di kalangan umat manusia. Dan begitu juga antara ilah yang lain yang menunjukkan bahawa orang-orang ini orang soleh ialah Allah kata wa yatuba alaikum, dan Allah ingin menerima taubat kalian. Perkataan yatub kalau kembali pada Allah artinya terima taubat. Tapi kalau yatub itu dikembalikan kepada perbuatan makhluk atau disifatkan makhluk dengan sifat yatub, artinya manusia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau perkataan yatubu di perbuatan Allah artinya menerima taubat. Jadi yatubu alaikum, Allah menerima taubat kalian. Okey. Ayat ini menerangkan bahawa makna kalimah sunan maknanya ialah jalan, iaitu at-tariqah. Sebab tu Syekh kata minal awal, makna pertama. Wa minhu aidan, dan daripada makna yang pertama ini juga qauluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, ay tariqatihim. Kata Syekh, antara makna hadis yang memberi makna at-tariqah, jalan, ialah hadis Nabi, la tattabi'unna, pasti kalian pada suatu masa nanti akan mengikuti sunanal ladina min qablikum, jalan-jalan atau menjejak langkah orang-orang sebelum kalian. Orang sebelum kalian di sini baik atau buruk, tengok pada konteks. Nabi kata apa? Shibran bi shibrin, kamu akan ikut mereka shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah ataupun sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta. Artinya orang umat terdahulu buat perkara sejengkal, kita ikut. Kemudian mereka buat satu perkara sehasta, kita pun ikut. Bukan kita, iaitu umat Nabi Muhammad, akan berlaku sebahagian umat Nabi Muhammad yang ikut. Hatta, hadis ini sambungannya, hatta law salaku hujra dabbin, sehingga mereka masuk ke lubang dab sekalipun, la salaktumuh, pasti kalian akan ikut lubang dab. Jadi bila sebut ayat tadi belum jelas lagi. Bila Nabi kata hatta law salaku juhra dabbin, sehingga mereka masuk lubang dab, di sini artinya konteks hadis ini menerangkan tentang orang-orang yang jahat ataupun buruk sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan umat terdahulu ada orang baik, seperti ayat pertama, di kalangan nabiyyin dan salihin, seperti dalam ayat Quran. Manakala orang-orang terdahulu pada hadis ini merujuk kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kesilapan ataupun orang-orang yang melakukan adat-adat yang buruk. Nabi kata, di kalangan kalian akan ada orang-orang yang mengikuti umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan Nabi kata walaupun sehinggakan mereka masuk ke lubang dab sekalipun kalian akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah. Ni tak ada dalam nota, saya ni dalam hadis yang full. Nota ni fokus kepada makna hadis saja. Namun saya sengaja untuk bacakan, panjangkan hadis biar habis supaya kita dapat faedah, kerana kita bukan semata-mata nak bincang tentang bahasa. Qulna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, adakah orang yang terdahulu yang Rasulullah maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, Nabi kata siapa lagi? Jadi, dan dalam lafaz yang lain, Nabi SAW dalam riwayat yang lain disebutkan, adakah mereka kafar? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kafaris war Rum, adakah mereka ini orang Parsi dan orang Rom? Nabi pun kata,
Siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi dalam hadis ini menerangkan bahawa hadis ini tidak fokus kepada Yahudi ataupun Nasrani, tidak fokus kepada Parsi atau Rom, tapi Nabi kata siapa. Hadis ini umum, umum untuk umat-umat terdahulu. Ada orang, bila kita lihat pada sejarah dahulu, kita jumpa ada sejarah baik, sejarah yang buruk, ada adat yang baik, adat yang buruk. Kita sebagai umat yang datang kemudian disuruh untuk ikut jejak langkah yang baik orang-orang terdahulu. Sekiranya ada sesuatu yang dilakukan oleh umat terdahulu yang merupakan perkara itu perkara yang disifatkan sebagai buruk atau tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu jauhi. Namun di kalangan umat ini ada yang mengikut jejak langkah adat kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebutkan Yahudi dan Nasrani? Sebab mereka beragama dengan agama samawi. Mereka orang yang dapat hidayah, kemudian mereka dah dapat Allah berikan petunjuk Taurat dan Injil pada mereka, namun mereka tidak mengikut Taurat dan Injil sepenuhnya. Mereka rangkumkan dengan adat budaya dan bangsa mereka. Mereka melakukan perubahan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan agama itu berubah, dan daripada agama Al-Hanif berubah menjadi agama syirik. Ini suatu contoh orang-orang yang asalnya mendapat hidayah, kemudian mereka menyeleweng daripada hidayah tersebut. Manakala golongan Parsi dan Rom ialah orang-orang yang menjadi jahat, menjadi angkuh di atas kuasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada mereka, dan juga kerana harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada mereka. Okey, kembali kepada tajuk kita. Tajuk kita nak bincangkan tentang makna sunnah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, at-tariqah, iaitu jalan. Makna pertama, tariqah, jalan. Jalan apa? Jalan orang-orang terdahulu. Sirah, sejarah orang-orang terdahulu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai sunnah. Jadi kita nak ikut sunnah mana? Kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut sunnah golongan-golongan munafiqin. Kita bukan ikut sunnah golongan Yahudi dan Nasrani. Ini dari segi bahasa. Kemudian wa minats tsani, Syekh berkata, dan daripada makna yang kedua, iaitu makna sirah. Sirah ini sejarah perjalanan hidup, sama ada baik ataupun buruk. Qaulu Khalid Al-Hudhali, berkata Khalid Al-Hudhali, Khalid bin Al-Hudhali adalah Khalid, kata muhaqqiq, kata Syekh di sini adalah Khalid bin Mansur Al-Hudhali. Sebahagian dari masyayikh mengatakan beliau adalah Khalid bin Utbah Al-Hudhali. Kedua-dua mereka adalah penyair di kalangan Arab, penyair. Dia berkata apa? Fala tajza'an min siratin anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Kata Khalid Al-Hudhali, kata jangan kamu, fala tajza'an, jangan kamu merasa marah, merasa tak selesa, merasa tak seronok, rasa kamu tak nak disebutkan apa? Min siratin anta sirtaha. Jangan kamu merasa marah dan jangan kamu rasa tak selesa dengan sejarah yang kamu jalan di atasnya, yang kamu sendiri ukirkan. Contohnya, kita ada buat suatu perkara yang salah, kemudian kita tak suka orang sebut kesalahan tersebut. Kata Khalid Al-Hudhali, jangan kamu rasa tak selesa di atas sesuatu yang kamu sendiri yang lakarkan, kamu sendiri yang berjalan di atasnya. Fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Sepatutnya orang yang paling awal sekali merasa redha, merasa seronok dengan sesuatu sejarah ialah orang yang melakarkan sejarah itu sendiri. Ini bukan hadis, ini bukan apa, ini kata penyair. Jadi kata penyair, kalau kau buat salah, kau buat sesuatu yang buruk, jangan kamu rasa marah. Jangan marah kalau orang sebut. Ini bukan hadis, ini adalah syair. Jadi makna di sini dari segi bahasa, Syekh sini bawakan 3 syawahid. Syahid daripada Al-Quran, iaitu ayat Quran surah An-Nisa ayat 26. Satu syahid artinya makna dalil-dalil bahasa. Okey. Syahid daripada Al-Quran, syahid daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu syahid daripada syair orang Arab. Cukup dari segi bahasa. Kita nak buktikan suatu perkataan bahasa Arab dirujuk kepada Al-Quran, dirujuk kepada sunnah, dan dirujuk kepada syair. Bagaimana digunakan oleh Arab, bagaimana Quran menggunakan satu perkataan, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu perkataan, dan bagaimana orang Arab menggunakan perkataan tersebut. Dan perkataan
sunnah diguna pakai oleh orang Arab dalam erti dalam memberi makna at-tariqah pertama, dan yang kedua as-sirah. Makna yang kedua as-sirah. Jadi kata dalam hadis, dalam syair ini kata Khalid Al-Huzali, jangan kamu merasa marah dengan sejarah yang kamu berjalan di atasnya, yang kamu sendiri yang lakarkan sejarah tersebut. Kemudian sepatutnya orang yang paling awal redha dan seronok dengan sejarah dirinya ialah orang yang melakukannya sendiri. Okey. Wa min ma'aniha, dan makna ketiga, dan daripada maknanya yang lain, iaitu makna sunnah juga dalam bahasa Arab, al-ibtida'u fil amri, memulakan sesuatu perkara. Siapa yang buat satu benda mula-mula sekali dinamakan sunnah. Contohnya kalau ada orang buat satu benda, kita sunnah siapa? Ini sunnah, contohnya sunnah Abu Talhah ni. Dia yang mula-mula sekali ajak orang beli buku, contoh. Kita boleh dari segi bahasa boleh pakai. Bukan cerita tentang sunnah berkaitan isyarat. Siapa yang start beli buku ramai-ramai ni? Kenapa? Ni sunnah Abu Talhah. Abu Talhah yang ajak orang beli buku Dr. Kamilin, contoh. Dari segi bahasa boleh pakai. Jadi orang yang mula-mula sekali buat sesuatu dikatakan dia telah melakukan suatu sunnah. Ini dari segi bahasa. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW, wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min awzarihim syai'a. Nabi kata, barang siapa yang memulakan dalam Islam dengan suatu sunnah yang baik, iaitu barang siapa yang membuat suatu perkara yang memulakan suatu perkara dan perkara-perkara yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapat pahala tersebut, wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia akan diberikan pahala orang-orang yang beramal selepasnya. Bila siapa mula suatu buat perkara dan orang lain ikut, maka dia diberikan pahala amalan dia dan amalan orang yang melakukan selepasnya. Min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala mereka. Dalam bab al-fadl, Allah Subhanahu wa taala ahlul fadl, Allah SWT memberi pahala. Allah akan memberi pahala yang dengan jumlah yang kita tidak ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi Allah beri pahala kepada orang yang memulakan suatu kebaikan, pahala dirinya dan pahala orang yang mengikuti jejak langkahnya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang memulakan suatu perkara buruk dalam Islam ini, kana alaihi wizruha, maka ke atasnya dosa perbuatan tersebut, wa wizru man amila biha min ba'dih, dan juga dosa orang yang beramal selepasnya, min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'a, tanpa dikurangkan sedikit pun daripada dosa yang mereka lakukan. Okey. Hadis ni merupakan hadis yang menerangkan tentang makna, dari segi kita bincangkan bahasa, makna sanna. Man sanna artinya siapa-siapa yang mula-mula sekali buat sesuatu perkara. Tak kira lah baik atau buruk. Sebab Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini benda baik. Dan Nabi bersabda selepasnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Jadi sunnah boleh jadi sunnah baik atau sunnah buruk. Bila kita buat suatu contoh, kemudian orang ikut, artinya sunnah itu sunnah kita. Sama ada perkara baik ataupun buruk. Erti hadis ini bukan bererti kita boleh melakukan suatu bid'ah dalam agama, kerana hadis ini bukan menceritakan dan erti sana adanya sunnah ataupun sunnah adanya sunnah dikatakan sebagai sunnah ialah orang yang memulakan, artinya dia buat suatu benda baru dalam agama. Tidak. Hadis ini merujuk kepada erti bahasa. Erti bahasa memulakan sesuatu dalam Islam. Bagaimana nak dibezakan? Apa kena masukkan hadis ini? Hadis ini adalah siapa yang memulakan suatu perkara dalam agama, perkara baik yang sedia wujud dalam agama, ataupun yang berada dalam sebahagian perkara yang dituntut dalam agama. Biasanya kalau kita tengok syarah disebutkan bahawa al-a'malul waqi'ah tahta ma amarahullahu bih. Amalan-amalan yang merupakan sebahagian daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bukan bererti kita buat suatu perkara yang baru yang tak diperintahkan. Contohnya, solat tarawih. Solat tarawih
Salat tarawih ialah suatu perkara yang diperintahkan, suatu sunnah Nabi SAW. Cuma Nabi SAW tidak salat tarawih, sunnah salat tarawih secara berjamaah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nabi salat tarawih beberapa hari secara berjamaah, selama 2 hari. Kemudian Nabi SAW berhenti daripada solat secara berjamaah. Nabi tidak solat berjamaah kerana takut difardukan ke atas umat ini. Kerana sekiranya difardukan solat tarawih kepada umat ini akan menjadi satu bebanan terhadap umat. Sedangkan Nabi SAW adalah Rasul yang memiliki sifat rahmah terhadap umatnya. Jadi Nabi SAW tidak meneruskan solat tarawih secara berjamaah. Namun solat tarawih secara berjamaah ia merupakan sunnah. Setelah kewafatan Rasulullah SAW dan setelah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar melihat di masjid ada banyak kelompok, ada orang sembahyang, banyak orang sembahyang, masing-masing sembahyang. Sayyidina Umar kata, bukankah alangkah baiknya kalian sembahyang seperti mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma apakah perkara yang Sayyidina Umar mulakan? Sayyidina Umar tiap-tiap kali, tiap-tiap malam, Sayyidina Umar suruh sahabat untuk solat berjamaah, tarawih secara berjamaah. Jadi solat berjamaah bukan satu perkara yang baru. Jadi Sayyidina Umar melakukan solat berjamaah solat tarawih secara berjamaah berterusan, bukan dalam erti kata bukan melakukan satu bid'ah, tapi ianya hanyalah melakukan satu perkara yang disyariatkan, yang mana Nabi SAW tidak meneruskannya. Ada sebab, iaitu adanya mani', adanya penghalang untuk Nabi buat supaya tak difardukan. Namun setelah intifa'ul mani', setelah hilang mani' ataupun penghalang asbab tersebut, maka orang yang selepasnya boleh melakukan perkara tersebut kerana telah hilangnya mani', sebab penghalang. Contoh yang lain, Nabi SAW pernah melarang sahabat menulis sunnah Nabi SAW. Takut apa? Takut bercampur dengan Quranul Karim. Namun setelah dikumpulkan Al-Quranul Karim dan diketahui Al-Quran secara sempurna, maka larangan Nabi SAW yang berbentuk sementara tadi boleh kita lakukan kerana Nabi SAW ada ilah yang lain, bukan sebab semua larangan Nabi. Sebab zaman Nabi pun pernah suruh sahabat menulis sunnah. Nabi pernah tulis, sahabat tulis hadis-hadis Nabi SAW dan kirimkan kepada sebahagian daripada, berikan kepada Abi Syah dalam banyak hadis. Jadi tulis sunnah, Nabi pernah menulis sunnah dan kumpulkan sunnah merupakan sunnah. Cuma dikumpulkan dan dibukukan itu pada zaman Nabi tidak dibukukan kerana Nabi larang. Sebab apa? Sebab takut bercampur dengan Quran. Kerana Al-Quran belum, masih lagi turun dan masih lagi dibukukan. Jadi zaman Nabi, sunnah untuk kumpulkan hadis ini tidak digalakkan. Kenapa? Sebab adanya mani', ada penghalang. Maka bila setelah kewafatan Rasulullah dan Quran telah pun dikumpulkan satu mushaf pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka penulisan sunnah itu tidak dikira sebagai bid'ah kerana ianya juga merupakan sebahagian sunnah Nabi SAW. Nabi yang suruh sebahagian sahabat tulis, cuma Nabi larang dengan sebab apa? Sebab takut bercampur baur dengan Quran Karim. Jadi suatu sunnah yang tak dilazimi oleh Rasulullah kerana ada sebab, kemudian setelah Rasulullah wafat dan sebab itu telah hilang, maka boleh kita lakukan. Dianya bukan daripada perkara bid'ah. Ia adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Jadi solat tarawih secara berjamaah adalah sunnah. Solat tarawih kita bukukan Al-Quran adalah sunnah. Bukukan sunnah, iaitu hadis Nabi SAW merupakan perkara sunnah, bukan termasuk dalam bab bid'ah. Supaya saya nak terangkan supaya jangan salah faham terhadap hadis yang kita bincangkan sekarang. Ataupun dikatakan sebagai suatu sunnah lagi dari segi bahasa, boleh dikatakan dan tidak masuk bab bid'ah apabila apa yang kita lakukan ini merupakan perkara-perkara wasail, wasilah terhadap suatu atau jalan yang membawa kepada kebaikan secara mahdah, wasilah ilal khairi mahdah. Contohnya, kita cipta suatu perkara yang baik. Satu perkara yang baik bukan menyebabkan isi kandungan agama itu berubah, tidak. Dia hanya wasilah. Contohnya mikrofon. Kita pakai mikrofon. Kita pakai speaker untuk azan. Dia bukan bid'ah. Sebab apa? Sebab
syariat menyuruhkan kita azan, lafaz azan, dengan daripada Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, waktu azan, salat mana disyaratkan azan, salat yang mana tak disyaratkan azan, kita ikut semua sekali. Cuma bila kita buat satu bid'ah, iaitu kita buat satu ciptaan mikrofon ataupun kita buat cipta speaker atau menggunakan speaker sebagainya, dia bukan bid'ah kerana dia tidak menyentuh isi kandungan syarak. Dia merupakan wasilah kepada kebaikan. Segala yang membawa kepada kebaikan, hukumnya seperti kebaikan tersebut. Jadi kalau kita nak sampaikan suatu kebaikan melalui wasilah, maka hukum wasilah itu mengambil hukum kebaikan tersebut. Jadi bila sesuatu perkara berkaitan dengan wasilah atau maslahah, dengan maslahah atau masalihul mursalah, ataupun berkaitan dengan perkara sunnah yang Nabi SAW tidak melaziminya kerana ada halangan, kemudian dilakukan kemudian, ini tidak termasuk dalam bab bid'ah. Okey, balik kepada hadis ni. Hadis ni kita asalnya bukan kita nak bincangkan tentang makna ayat Quran atau hadis. Namun seperti mana saya sebutkan, saya sengaja syarahkan juga hadis-hadis yang disebutkan untuk faedah, untuk ilmu, untuk perbincangan ilmu. Namun buku ini membincangkan hadis ini dalam erti sunnah dari segi bahasa. Sunnah dari segi bahasa artinya tariqah, jalan, ataupun as-sirah, iaitu perjalanan hidup, sejarah perjalanan hidup. Kita kata sirah Nabi SAW, iaitu sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Ataupun makna yang ketiga dari segi bahasa ialah memulakan suatu perkara. Orang yang paling awal buat suatu perkara. Dalam Islam ini, kita boleh mulakan suatu perkara sebagai contoh. Sebagai contoh terhadap orang lain. Bukan bererti melakukan suatu perkara yang baru. Memulakan artinya dalam konteks tertentu. Contoh dalam rumah kita, tak ada orang yang nak baca Quran selepas pada maghrib. Quran boleh baca bila-bila, tapi lepas maghrib ramai di kalangan kita seronok, sebahagian bincang seronok, sebahagian baca, tengok cerita. Kita datang, kita tengok, kita buka Quran, kita baca. Yang lain nampak kita baca Quran, dia pun baca. Kat sini nama man sanna fil islami sunatan hasanatan. Ataupun bila berlaku berita bahawa ada seseorang ditimpa dengan musibah, semua masing-masing kata kesian, kesian, Masya Allah, kesian dia terima musibah, kesian rumahnya terbakar, kesian begini dan begitu. Tapi tak ada yang mula sedekah. Kemudian ada seorang yang kata, ni nombor akaun, aku ada nombor akaun dia, aku transferkan 50. Aku transferkan 50. Siapa nak transfer boleh transfer. Jadi orang yang memulakan suatu kebaikan dinamakan sebagai man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Okey. Waqala Nusaib, dan berkata Nusaib. Siapa Nusaib? Ini muka surat, kita masuk muka surat 20. Bagi yang cek nota boleh tengok muka surat 20. Waqala Nusaibun, dan berkata Nusaib itu di dalam nota kaki disebutkan Nusaib bin Rabah Abu Mihjan. Siapa Nusaib bin Rabah? Beliau adalah Maula Abdul Aziz bin Marwan. Okay. Yang penting apa beliau kata? Ini syair beliau. Dan syair ini bukanlah hadis. Seperti kita tahu bahawa Syekh akan bawakan ayat Quran, hadis dan juga syahid syair. Okay, beliau kata ka'anni sanantul hubba awwali ashikin minan nasi idza ahbabtu min bainihim wahdi. Ini syair ni syair tawil lah, bahrul tawil. Ni antara bahrul romansiah. Ni semua syair berkaitan syair romantik. Dia bukan hadis, bukan ayat Quran, bukan hadis. Dan satu formula yang tuan-tuan perlu pegang, kalau tuan-tuan jumpa satu syair, satu rangkap syair, ketahuilah dia bukan daripada Al-Quran, bukan bersunnah. Kerana Quran tidak mengandungi syair, Quran tidak mengandungi sunnah. Jadi di sini kita bukan nak tengok hukum atau isi kandungannya, kita nak tengok dari segi penggunaan bahasanya. Kata Nusaib, beliau berkata ka'anni sanantul hubba, seolah-olah akulah orang yang mula-mula yang mencipta cinta. Awwalu asyiqin, orang yang paling awal rindu, minan nas, di kalangan manusia. Idza ahbabtu min bainihim wahdi, bila aku mencintai salah seorang daripada mereka. Jadi syair ni panjanglah dia kata, tapi dia boleh mengatakan bahawa bila aku bercinta, bila aku sayang pada seseorang, aku rasa akulah orang yang paling awal sekali yang mencipta perasaan cinta, yang paling awal sekali jatuh cinta, dan paling awal sekali yang merindui sesuatu. Okey. Ini dari segi bahasa. Kata Syekh lagi, as-sunnatu fi syar'i wa itlaq as-sadr al-awwal. Ini tajuk baru. Tajuk kecil baru. Sunnah dari segi syarak apa dia? As-sunnatu fi syar'i wa itlaq as-sadr al-awwal.
Sunnah di sisi syarak, bila tersyarak artinya dalam ayat Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita jumpa dalam lafaz Al-Quran, lafaz sunnah, apa maknanya? Wa itlaq as-sadr al-awwal, dan penggunaan sadr al-awwal, penggunaan zaman sahabat Nabi SAW atau zaman Nabi dan zaman sahabat, zaman mereka. Kata Syekh, idza warada lafzul sunnati fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam أو آثار الصحابة والتابعين وكان ذلك في سياق الاستحسان فإنما يراد به المعنى الشرعي العام الشامل للأحكام الاعتقادية والعملية واجبة كانت أو مندوبة أو مباحة. Okay. Kata Syekh, bila disebutkan iza warada lafzu sunnati fil ahadits nabi, bila satu lafaz perkataan sunnah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita jumpakan perkataan sunnah dalam hadis Nabi. Di hadis Nabi bila jumpakan sunnah, jangan kita kata benda ni sunat, hukum ni sunat, bukan wajib. Tidak. Bila Nabi kata, barang siapa fa'alaikum bisunnati, barang siapa yang, maka hendaklah kalian ikut sunnahku. Bukan berarti kita ikut perkara yang sunat. Tidak. Kata Syekh, bila kamu jumpa perkataan as-sunnah dalam hadis Nabi SAW, atau atharis sahabah, ataupun dalam perkataan sahabat Nabi SAW, awit tabi'in, ataupun jumpa perkataan sunnah dalam perkataan tabi'in, iaitu pada zaman-zaman awal. Wa kana dhalika fi siyaqil istihsan, dan ayat yang kamu jumpa itu ayat dalam konteks memuji, konteks kebaikan. Sebab sunnah dalam erti bahasa boleh makna baik, boleh makna buruk. Jadi dalam kita satu konteks ayat memuji dan ada perkataan sunnah, apa maknanya? Fa inna ma yuradu bihi, hanya dikehendaki makna sunnah itu ialah makna syar'iyyil 'am. Makna syar'iyyil 'am, makna dari segi syarak secara umum, asyamil lil ahkamil i'tiqadiyyati wal amaliyah, yang merangkumi segala hukum-hukum berkaitan akidah dan berkaitan amaliyah. I'tiqadiyah berkaitan dengan keyakinan, wal amaliyah berkaitan dengan amalan, iaitu hukum-hukum fiqh. Jadi kalau jumpa perkataan sunnah dalam hadis Nabi SAW, ataupun perkataan sunnah dalam perkataan sahabat, ataupun dalam perkataan tabi'in, dan ayat itu ayat pujian, erti sunnah tersebut ialah hukum syarak secara umum, iaitu makna syarak. Semua hukum syarak secara umum, sama ada berkaitan dengan masalah akidah, sama ada berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan fiqh, amaliyah, ibadah secara keyakinan ataupun berkaitan amalan. Wajibatan kanat atau mandubatan, sama ada hukumnya wajib ataupun sunat, dinamakan sebagai sunnah. Atau mubahatan, ataupun suatu perkara yang mubah, perkara yang harus. Tak kiralah harus ke, sunat ke, wajib ke, semua sekali dinamakan sunnah. Asalkan apa? Perkara yang baik. Asalkan perkara yang baik terkandung dalam agama. Secara mudahnya, sunnah pada ayat Al-Quran, sunnah pada hadis Nabi SAW, sunnah yang kita jumpa dalam perkataan sahabat dan tabi'in, maknanya apa? Maknanya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kata barang siapa yang mengikut sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin selepasku, artinya apa? Barang siapa yang ikut agama yang dibawa oleh aku dan agama yang dipegang oleh sunnah Khulafa ar-Rasyidin selepasku. Okey. Wa min zalika, kata Syekh, sebahagian daripada dan antara contoh daripada apa yang kita bincangkan ialah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang berpaling daripada sunnahku maka dia bukan sebahagian daripadaku, iaitu bukan sebahagian sempurna umat Nabi yang ikut sunnah Nabi yang sebenar. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci atau tak suka terhadap sunnahku maka dia bukan daripadaku. Sunnah apa? Sama ada yang wajib
ataupun sunat ataupun harus, asalkan suatu perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang tak suka padanya, Nabi kata dia bukan di kalangan umatku, iaitu di kalangan orang-orang. Okey, teruskan, ada sikit gangguan lain tadi. Jadi hadis ini berkaitan dengan kata Syekh, fal muradu bisunnah huna, dan yang diinginkan oleh perkataan as-sunnah di sini, yang dimaksudkan dengan sunnah di sini ialah at-tariqah las-sunnah allati tuqabilul farda. Yang dikehendakkan di sini ialah at-tariqah, iaitu tariqah jalan ataupun apa yang dibawa atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bererti sunnah yang bererti lawan dengan wajib. Jadi sunnah Nabi di sini, siapa-siapa yang tak ikut sunnah Nabi, artinya siapa-siapa yang tak ikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan siapa-siapa yang tak ikut perkara sunat, iaitu sunat yang bererti dalam hukum fiqh lawan dengan wajib. Fal makna man taraka tariqati wa akhadha bi tariqatin ghairi falaysa minni. Kata Syekh, makna hadis ini, barang siapa yang mengikut, barang siapa yang meninggalkan jalanku dan mengambil jalan orang lain, maka dia bukan daripada aku. Hadis ini berasal daripada hadis yang panjang yang menceritakan tentang ada 3 golongan, 3 lelaki yang datang kepada sebahagian daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Bila mereka tanya tentang bagaimana Nabi beribadah dalam rumah dan sebagainya, mereka merasakan bahawa ibadah Nabi itu sikit. Dia rasa bahawa tak cukup. Dan mereka berkata bahawa Nabi SAW memang beramal sedikit. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah diampunkan dosanya terdahulu dan kemudian. Kita ni umat Nabi kena buat lebih lagi, dia kata dia. Ini alasan dia bagi. Maka mereka buat keputusan. Orang pertama kata, amma wallahi inni amma ana usallil lail abada. Seorang lelaki di kalangan mereka berkata, aku nak solat malam selama-lamanya. Aku tak nak tidur. Sepanjang malam aku nak solat. Dan orang yang kedua kata, asumud dahra wala uftir. Aku nak berpuasa sepanjang tahun. Aku tak nak, satu hari pun aku tak nak berbuka. Dan seorang lagi berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. Aku menjauhi wanita dan aku takkan kahwin selama-lamanya. Ini 3 golongan. Dia rasa apa? Nabi, dia rasa kalau dia kahwin akan mengganggu ibadah dia. Kalau dia tidur, artinya dia tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak hidupkan malam sepanjang malam. Dan dia nak berpuasa selama-lamanya. 3 golongan tadi, dia merasakan apa? Merasakan bahawa kalau ikut cara Nabi, ibadahnya sedikit. Cara kami nak ibadah lebih. Sebab apa? Dia bukan nak kecilkan Nabi. Dia nak kata apa? Dia nak kata bahawa beribadah cara macam tu sebab Nabi dah sempurna. Nabi dah diampunkan dosanya terdahulu kemudian. Sedangkan kita perlu beramal lebih lagi. Akhirnya mereka melakukan 3 perkara tadi, dan bila perkara sampai ke dalam pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, amma wallahi inni la akhsyakum lillah. Demi Allah, aku orang yang paling takutkan Allah di kalangan kalian. Wa atqakum lah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu uftir. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga mengahwini wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia bukan sebahagian padaku. Jadi tidak ada cerita ada orang yang selama meninggalkan perkahwinan atas alasan bahawa itu adalah terbaik ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kahwin, itu tak termasuk dalam bab ini. Bab yang soalnya tak kahwin kerana menganggap itu sebagai agama, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan rahib dalam pelbagai agama, Sami dan sebagainya. Mereka menjadikan itu sebagai sebagian agama. Manakala siapa-siapa yang tak diberikan rezeki ataupun belum datang jodoh, tidak kahwin kemudian meninggal, itu bukanlah orang-orang yang termasuk dalam maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis Nabi, orang-orang yang tak kahwin, orang-orang yang tidak berbuka langsung, orang-orang yang Jadi maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang melakukan perkara demikian atas dasar agama dan menganggap ianya merupakan sebahagian daripada agama. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati.
أي طريقتي وسيرتي القويمة التي أنا عليها مما فصلته لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندوبة وغيرها. Dan hadis Nabi, hendaklah kamu berpegang atas sunnahku, ialah jalanku dan sejarah yang dan perjalanan hidupku yang benar, yang lurus, yang mana aku lakukan dan aku terangkan hukumnya terhadap kalian, sama ada berkaitan dengan perkara i'tiqad atau perkara amaliyah, perkara amali, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dan semuanya itu erti fa'alaikum bisunnati. Ya, seterusnya kata Syekh, wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Dalam hadis lain Nabi kata, hendaklah yang jadi imam di kalangan suatu kaum ialah orang yang aqra', orang yang paling banyak menghafal kitabullah. Jadi kalau ramai-ramai yang ada tidak solat berjamaah, siapakah yang paling layak untuk menjadi imam dan di kedepan untuk jadi imam ialah orang yang aqra', orang yang paling banyak menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, sekiranya hafalan mereka lebih kurang ataupun sama, fa'alamuhum bisunnah, ialah orang yang paling mengetahui sunnah. Sunnah di sini paling mengetahui agama Allah, orang paling alim. Tak kiralah walaupun dia bukan bidang hadis, dia di bidang fiqh, dia dah yang paling layak, atau dia paling tahu tentang bidang tafsir. Di kalangan ramai-ramai ada yang paling alim di bidang tafsir, jadi dialah erti sunnah. Sunnah Nabi merangkumi semua sekali. Okey, begitu juga kata Syekh, wajara itlaqu sunnati fi sadr al-awwal ala hadzal ma'na al-'am. Dan dalam zaman-zaman awal, iaitu sebelum zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, maknanya ialah makna umum. Bila sebut sunnah ialah semua sekali agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh lagi, wa qad yutliqunaha 'ala al-kalami fil i'tiqadi khassah. Kadang-kadang mereka apabila menyebutkan berkaitan sunnah, yutliqunaha 'ala al-kalami fi i'tiqad khassah, mereka maksudkan dengan sunnah itu ialah urusan-urusan masalah-masalah berkaitan dengan hukum akidah, berkaitan dengan perkara akidah secara khusus. Kaqaul Ibn Mas'ud, seperti berkata Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, dan kata-kata Ubay bin Ka'ab, wa Abi Darda dan Abi Darda. Tiga orang sahabat ni kata apa? Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abi Darda, mereka berkata dengan satu athar yang sama, perkataan yang sama. Apa kata mereka? Iqtisadu fi sunnatin khairun min ijtihadi fi bid'ah. Berpada-pada melakukan suatu perkara yang sunnah, berpada-pada dalam sunnah Nabi SAW, khairun min ijtihadin fi bid'ah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara bid'ah. Di sini, dalam penggunaan di sini, fokus maksud sunnah dan bid'ah sini lebih kepada masalah akidah. Wa bihadzal ma'na ista'malahu katsirun min al-ulama' al-mutaakhirin min ahli al-hadits wa ghairihim mimman sannafa fi sunnah. Dan makna, iaitu makna ini, penggunaan seperti ini, iaitu menggunakan sunnah, dan berarti kata mengkhususkan sunnah sebagai kepada makna akidah, penggunaan begini telah digunakan oleh ulama-ulama yang terkemudian di kalangan ahlul hadis dan selain mereka dalam mereka menulis kitab-kitab dalam sunnah Nabi SAW. Okey. Jadi sekarang kita tahu bahawa dari segi bahasa, sunnah artinya tiga makna yang awal. Tuan-tuan boleh rujuk tadi. Kemudian pada zaman ayat Quran dan hadis Nabi, dan juga pada zaman sahabat dan tabi'in, penggunaan sunnah juga bererti ialah agama Nabi SAW secara agama Allah secara umum. Kemudian ada di kalangan sahabat yang menamakan sunnah itu fokus kepada masalah-masalah akidah. Dan kemudian qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. Maknanya sama seperti disebutkan di atas dan tak perlu saya ulang. Kata Syekh Ibn Taimiyah, lafaz sunnah dan kalam salaf membawa makna sunnah dalam perkara ibadat dan i'tiqad, dan kebanyakan penulis-penulis kitab dalam sunnah memaksudkan kalimah sunnah itu dengan maksud yang disebutkan oleh kalam Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Abi Darda, iaitu iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fi bid'ah. Seterusnya, ini penting, wa qala Ibn Rajab, dan telah berkata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, fi kashfil kurbati fi wasfi hali ahli al-ghurbati. Berkata Ibn Rajab dalam risalah beliau. Kita selalu jumpa kata, satu kata risalah, satu lagi kata fil kitab. Apa beza risalah dan kitab? Kitab ialah buku yang mengandungi banyak bab, dan dia biasanya tebal. Manakala risalah ialah suatu perbincangan, suatu catatan, suatu tulisan, tajuk khas. Hanya satu tajuk je. Contoh dalam bab ini, Ibn Rajab tulis satu risalah yang pendek. Risalah yang bertajuk Kashful Kurbati fi Wasfi Hadil Ghurbah. Tajuk kitab, tajuk risalah. Artinya pendek. Berapa muka surat? 22 muka surat. Tuan-tuan boleh tengok ke internet. Risalah Ibn Rajab bertajuk Kashful Kurbati fi Wasfi Hadil Ghurbah. Hali ahli Ghurbah. Yang matannya hanya 22 safhah, manakala yang syarah sampai lebih 300 lebih. Tapi risalah ini, risalah Ibn Rajab, asal kata-kata Ibn Rajab hanya 22 muka surat. Cerita tentang apa? Cerita tentang sifat ahli ghurbah. Bagaimana, siapakah yang dikatakan sebagai ghuraba dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, beruntunglah orang-orang yang, Nabi kata, Islam datang dalam keadaan pelik atau dalam keadaan asing, dan akan kembali menjadi pelik dan terasing. Jadi apakah erti Islam tersebut, apa erti asing, dibincangkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam risalah beliau Kashfur Kurbati fi wasfi hali ahli al-ghurbah. Kata beliau, ba'da an dzakara qaul al-Auza'i fi bayani qawlihi sallallahu alaihi wasallam badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Selepas Ibn Rajab menerangkan makna Al-Auza'i, membawa kata-kata Al-Auza'i dalam menerangkan makna hadis Nabi SAW, Islam itu bermula dalam keadaan pelik dan kemudian akan menjadi pelik seperti mana permulaannya. Min annahu la yadhhabul Islam. Erti Islam di sini, kata Ibn Rajab, ertinya bukan Islam itu yang jadi pelik. Bukan bererti kita jadi orang Islam ke hari kiamat, kita akan jadi pelik. Sebab apa? Di hari kiamat diberitakan bahawa umat Nabi, orang Islam ni ramai. Jadi hadis Nabi kata, bada al-Islamu ghariban, Islam bermula dalam keadaan pelik, terasing, dan seperti seperti keadaan seorang pedagang. Maknanya apa? Bukan bererti bila orang beragama dengan agama Islam dia jadi pelik, orang pandang pelik, orang tak pernah nampak Islam. Tidak. Ya. Makna di sini, kata Ibn Rajab Al-Hambali, walakin, akan tetapi maknanya ialah yadhhabu ahlus sunnati hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Yang dikatakan pelik ialah ahlus sunnah, yang berkurang orang Islam ramai. Agama Islam tersebar, ramainya mereka seperti buih-buih di lautan. Namun yang menjadi kurang, yang menjadi pelik siapa? Ahli sunnah. Orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW, mereka ni sedikit. Sehingga kata Ibn Rajab, sehingga dalam suatu negeri kamu dapati bahawa tidak ada orang yang betul-betul pegang dengan sunnah Nabi SAW, hanya seorang. Wa dzakara ma yu'ayyidu hadzal ma'na min al-athar allati tasifu as-sunnah bil ghurwati wa ahliha bil qillah ka qaulil Hasan. Dan Ibn Rajab membawakan asar-asar. Asar-asar artinya kata-kata yang dinukilkan daripada
orang-orang terdahulu di kalangan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Beliau membawakan asar-asar untuk menguatkan fahaman beliau, untuk menunjukkan bahawa fahaman beliau benar. Apa yang beliau faham dari hadis ini, beliau kata bukan Islam tu pelik. Bukan bererti umat Islam, bila ada orang agama Islam, orang dunia nampak pelik. Tidak. Dunia kenal Islam sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dunia akan kenal Islam. Orang Islam ramai. Namun maksud hadis Nabi ialah yang pelik itu ialah orang yang berpegang dengan sunnah. Al-Islam itu maknanya ialah sunnah. Jadi orang yang pegang sunnah, mereka ini yang menjadi pelik dan terasing. Okay. Seperti mana beliau bawa ke qaulul Hasan. Beliau bawakan kata-kata Al-Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Apa kata Imam Hasan? Ya ahli sunnah, taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wahai ahli sunnah, hendaklah kamu berkasih sayang, berlembut sesama kalian, rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Fa innakum min aqallin nasi, sesungguhnya kalian di kalangan orang yang paling sedikit. Saya minta maaf, saya akan rujuk balik. Adakah Hasan di sini maksudnya Hasan bin Ali ataupun Hasan Basri dan sebagainya? Saya tadi sebut sahabat, namun sekarang saya terfikir, daripada tadi saya baca dan saya ingat sahabat, tapi bila digandingkan kata Hasan kemudian bawa kata Yunus bin Ubaid, iaitu seorang tabi'in, berkemungkinan juga Hasan yang maksud sini adalah Hasan al-Basri. Namun sama ada Hasan al-Basri ataupun Al-Imam Hasan bin Ali, wallahu alam. Kalau anda akan rujuk semula dan anda akan beritahu untuk kuliah akan datang. Tapi kata Hasan baru maknanya ialah, wahai ahli sunnah, hendaklah kamu berlemah lembut dan berkasih sayang sesama kalian, semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya kalian ialah orang yang paling sedikit. Begitu juga wa qaulu Yunus bin Ubaid, dan berkata Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid di kalangan fuqaha tabi'in, fuqaha tabi'in di kalangan ahli Basrah, al-Basri, meninggal pada tahun 139. Kata Yunus bin Ubaid, laisa syai'in, tuan-tuan boleh, laisa syai'un aghrabu minas sunnati wa aghrabu minha man ya'rifuha. Tidak ada sesuatu yang lebih pelik dan terasing bersunnah, dan lebih terasing lagi, lebih pelik lagi adalah orang-orang yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kalangan manusia ramai, sunnah Nabi itu sendiri suatu perkara yang terasing. Bila disebut suatu sunnah pada suatu masyarakat, dia akan terasing. Suatu sunnah, bila dia kata bada al-Islamu ghariban, Islam bermula dengan pelik, artinya sunnah Nabi itu perkara pelik. Pelik dengan siapa? Bukan sakat pelik, bukan sakat orang kafir, orang yang bukan Islam, non-Muslim nampak sunnah Nabi ni pelik. Malah sunnah itu menjadi pelik di kalangan umat Islam sendiri. Kadang-kadang perkara sunnah itu nampak pelik. Syaratnya apa? Bukan benda pelik ni semua sunnah, tidak. Artinya suatu benda yang ada dalil, ada perkara. Kadang-kadang manusia, oleh kerana manusia terlalu jauh daripada sunnah Nabi SAW, sehingga bila orang sebutkan suatu sunnah Nabi, suatu perkara yang betul-betul sunnah Nabi, mereka merasa pelik. Jadi Islam terasing daripada dunia, dan terasing dalam sunnah, terasing daripada dunia, dan terasing daripada, terasa pelik di kalangan pengikut-pengikut Rasulullah sendiri, di kalangan orang yang beragama Islam sendiri. Okey. Betul kata Waqaul Thawri, dan Sufyan Ats-Tsauri berkata, Sufyan Ats-Tsauri meninggal 161, kata istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Aku berpesan pada kalian, hendaklah kalian buat baik terhadap ahli sunnah, berbaik-baik dengan ahli sunnah, fa innahum ghuraba, sesungguhnya mereka adalah ghuraba. Ghuraba itu dirujuk terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang beruntung. Jadi dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Yunus bin Ubaid dan juga Al-Hasan di sini, dan perkataan mereka menunjukkan bahawa mereka mensifatkan bahawa orang-orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi itu sendiri menjadi terasing, menjadi pelik di kalangan umat Islam sendiri. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, nota muka surat 22. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, iaitu Abu Ibn Rajab Al-Hambali, ba'da dhalika fi bayani ma'na sunnati fi kalami ha'ula'i al-a'immah,
Dan berkata Imam Ibn Rajab selepas menerangkan makna sunnah di dalam perkataan imam-imam yang disebutkan tadi, kata beliau, wa muradu haula'il a'immah bisunnati tariqatun nabiy sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha huwa wa ashabuhu. Yang diartikan dengan sunnah dalam kalam-kalam umat imam-imam yang disebutkan sebelumnya, iaitu Al-Hasan, bukan Al-Hasan Al-Basri, dan Yunus bin Ubaid, dan juga Sufyan Ats-Tsauri di atas. Apakah sunnah? Maksud sunnah dalam kataan mereka ialah jalan Nabi SAW yang mana beliau sendiri melakukannya dan jalan yang diikuti oleh sahabat-sahabat beliau. As-salimatu minasyubuhati wasyubuhat. Yang terpelihara, terselamat daripada syubhat dan syahwat. Jadi apa arti sunnah dalam kataan Ats-Tsauri, kataan mana orang yang ghuraba ni? Siapa ghuraba? Ialah orang yang terselamat daripada orang-orang yang ikut Nabi SAW, ikut sahabat, dan terselamat, terlepas, diberikan afiah daripada syubhat dan syahwat. Jadi kalau ada orang kata tak ikut sunnah Nabi SAW, tetapi dia bercakap dengan syahwatnya atau melakukan perkara maksiat, dia bukan ahli sunnah yang dimasukkan sebagai ghuraba. Sebab apa? Sebab syarat yang dikatakan kata Ibn Rajab Al-Hambali yang dimasukkan sebagai ghuraba dalam perkataan imam-imam ahli sunnah tadi, dalam lafaz mereka, iaitu hendaklah kamu buat baik dengan ahli sunnah, maksudnya mereka adalah orang-orang terasing atau orang-orang ghuraba. Mereka siapa? Orang-orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut sunnah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terlepas dan terselamat daripada syubhat dan syahwat. Jadi kalau ada orang yang buat amal ibadah banyak, tapi dengan syubhat, adanya syubhat, sebahagian daripada ibadah yang mereka lakukan bukan daripada ibadah, sebahagian daripada bid'ah yang tercela, atau mereka beribadah kemudian mereka berakidah dengan akidah yang tidak benar, mereka bukanlah ghuraba yang dimaksudkan dalam perkataan-perkataan imam tadi. Ataupun orang yang berakidah seperti mana akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu selamat daripada syubhat, dan mereka juga memahami ibadah seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka terselamat daripada syubhat, namun mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang Qurannya, kurang zikirnya, kurang tawadhu'nya, kurang akhlaknya, dan kurang perkara-perkara yang dituntut oleh syarak. Mereka, iaitu mereka melakukan kekurangan tersebut terhasil daripada syahwat mereka. Mereka ini juga bukan golongan ghuraba yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pelik. Kalau nak kata orang yang hanya berakidah dengan akidah yang benar dan memahami ibadah dengan cara yang benar, ramai orang faham, ramai orang yang memiliki kesedaran di dunia ini yang ikut sunnah, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksudkan ghuraba di sini adalah orang yang terselamat akidah mereka dan terselamat fahaman mereka dalam beragama, dan mereka mengamalkan apa yang mereka faham, dan mereka terselamat daripada syubhat dan syahwat. Walihada, kata Ibn Rajab lagi, dan sebab itulah kana Al-Fudail ibn Iyad yaqul, sebab itulah Al-Fudail ibn Iyad berkata, Ahlus sunnati man arafa ma yadkhulu fi batnihi min halal. Ahli sunnah, Al-Fudail bin Iyad memberikan ta'rif siapakah ahli sunnah, ialah orang-orang yang mengetahui apakah yang ma yadkhulu fi batnihi min halal. Orang-orang yang mengetahui makanan-makanan yang masuk dalam perutnya adalah halal, daripada perkara yang halal. Jadi ahli sunnah, mereka memastikan bahawa tidak ada satu suap makanan sekalipun yang masuk dalam perut mereka, atau tidak ada satu air yang mereka minum seteguk sekalipun yang masuk dalam perut mereka, kecuali daripada perkara yang halal. Jadi ta'rif Al-Fudail ibn Iyad fokus pada apa? Fokus pada praktikal. Bukan orang yang cerita bahawa kami ni ikut sunnah, kami ni faham gini, kemudian mereka tidak mempraktikkan dari segi halal dan haram. Makanan mereka ada sebagaimana haram. Ada yang menipu, berilmu, namun jadi orang yang menipu masyarakat, mengambil duit masyarakat dengan secara yang haram. Mereka ini walaupun ilmu setinggi mana sekalipun, mereka tak boleh disifatkan dengan sifat ahli sunnah dan tak boleh disifatkan dengan sifat al-ghuraba dalam hadis Nabi SAW, mengikut pandangan ulama-ulama yang kita sebutkan di sini. Wadzalika
Dan kata Ibn Rajab lagi dalam mensyarahkan kata-kata Al-Fudail bin Iyad, wa dzalika li'anna aklal halali min a'zami khisal sunnah. Perkara demikian itu kerana memakan makanan yang halal itu merupakan sesuatu urusan yang paling agung, yang paling utama daripada jenis-jenis sunnah Nabi SAW. Malulah orang-orang yang mengaku kenal sunnah Nabi SAW, namun makan dengan makanan yang halal, yang haram. Tidak rasa segan mengambil harta manusia, tidak rasa segan dengan mengambil harta dengan cara yang diharamkan oleh syarak, terlibat dalam riba dan sebagainya. Hendaklah rasa malu, malu dengan diri sendiri. Kita mengaku sebagai ahli sunnah namun tidak menjaga rezeki yang halal, tidak memelihara apa yang kita masukkan dalam perut kita. Itu kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Thumma sara fi 'urfi kathir min al-ulama' al-mutaakhirin. Ini sunnah dalam ulama yang terdahulu, dalam takrif kata sunnah yang terdahulu. Saya akan simpulkan nanti untuk mudah faham, insya-Allah di hujung perbincangan, dan sebentar lagi saya akan simpulkan untuk hari ini. Hari ini saya akan habiskan sampai surat 23 peringkat atas. Kelas akan datang saya akan sambung tentang sedikit lagi tentang makna sunnah, dan kita akan masuk tentang bab baru iaitu berkaitan dengan ismah, iaitu kemaksuman Nabi SAW. Kita akan bincangkan untuk kelas akan datang. Saya habiskan dulu perenggan insya-Allah. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات خاصة. Kemudian di kalangan ulama hadis terkemudian, kemudian mereka menjadikan perkataan sunnah atau istilah sunnah itu terfokus kepada ibarah amma salima min asy-syubuhati khassah, iaitu suatu istilah yang diguna pakai untuk merujuk kepada orang-orang yang terselamat daripada syubhat secara khusus. Okey, sini apa? Ini merujuk kepada kefahaman. Merujuk kepada fahaman. Jadi ada fahaman ahli sunnah, ada fahaman ahli bid'ah. Siapa ahli sunnah? Adalah orang yang terselamat daripada syubhat. Orang yang berakidah seperti mana akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beribadah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berakidah akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berfahaman dengan faham ahli sunnah. Jadi mereka adalah ahli sunnah. Walaupun mereka kadang-kadang buat perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab tajuk perbincangan ulama kemudian ialah mereka menulis buku dan menjadikan perkataan sunnah itu sebagai satu istilah merujuk pada kelompok berkaitan dengan pemikiran. Jadi pemikiran yang ikut pada sunnah Nabi dikatakan sebagai ahli sunnah Nabi SAW. Manakala pahaman dan pemikiran yang tak ikut sunnah Nabi dinamakan sebagai bid'ah, dinamakan sebagai ahli bid'ah. Jadi perkataan sunnah ikut pada zamannya, time frame-nya, ketika bahasa Arab, dalam bahasa Arab asalnya dalam segi bahasa, sunnah artinya jalan, sunnah artinya sejarah hidup yang baik ataupun buruk, semua sekali masuk. Sebab tu kita perlu rujuk pada konteks ayat. Sekiranya ayat Quran ataupun hadis ataupun perkataan sahabat ataupun tabi'in memuji sesuatu, artinya sejarah yang baik dinamakan sunnah, yang baik dinamakan sebagai sunnah. Dan kadang-kadang mereka merujuk pada sunnah itu merujuk pada perkara yang buruk. Tengok pada konteks. Kalau baik artinya agama Allah, kalau buruk artinya perkara yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pada peringkat awal. Kemudian ulama-ulama pada zaman seperti kata Yunus bin Ubaid, pada zaman Sufyan al-Thawri, pada zaman tabi'in dan juga pada merujuk pada ulama-ulama pada zaman tabi'in, mereka merujuk sunnah pada apa? Pada orang yang terselamat daripada syubhat syahwat, iaitu orang yang berfahaman seperti fahaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya. Hanya orang beramal dengan sunnah, mereka yang dinamakan sebagai ahli sunnah dan dinamakan sebagai ghuraba. Ini pada zaman bila? Zaman tabi'in. Selepas pada zaman tabi'in berlakunya penulisan dalam kitab-kitab. Dan bila berlakunya penulisan, mereka menulis, ulama menulis bahawa ada buku yang menulis tentang akidah-akidah yang terselamat daripada syubhat. Mereka merujuk kepada, bila kata sunnah, ahli sunnah siapa? Orang-orang yang mana fahaman mereka terlepas daripada syubhat. Sebab tu kita akan jumpa istilah ahli sunnah
yang dinamakan ahli sunnah dan ahli bid'ah, iaitu yang sunnah dan bid'ah pada yang merujuk kepada orang yang ikut sunnah dan orang yang tak ikut sunnah, kembali pada zaman mutaakhirin. Sebab tu kata Syekh, wasannafu fi hadzal ilm tasanifun wa sammuhu as-sunnah. Maka mereka yang mutaakhirin saya tinggal. Wa min ibaratun amma salima min asyubhati khasatan fi masail al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa kadzalika fi masail al-qadri wa fadail as-sahabah wa sannafu fi hadzal ilm tasanifun sammuha as-sunnah. Sebab tu ulama kemudian mereka tulis kitab-kitab yang membincangkan urusan beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Alkitab, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat, dan juga beriman dengan qada dan qadar, dan mereka yang mempercayai tentang kelebihan-kelebihan sahabat. Mereka menulis kitab-kitab berkaitan dengan tajuk ini dan mereka namakan sebagai as-sunnah. Dan as-sunnah ini artinya ilmu akidah. Wa khassu hadzal ilm bismi sunnah, dan mereka namakan ilmu yang membincangkan tentang rukun iman tadi dan berkaitan dengan fadilat sahabat tadi dengan ilmu as-sunnah, yang mana sekarang kita namakan sebagai ilmu al-aqidah. Lianna khatarahu azim, kerana kesilapan dalam bab ini merupakan kesilapan yang besar, bahayanya sangat besar. Wal mukhalifu fihi ala syafa halakah, dan orang yang tersilap dalam bab ini dia berada dalam tebing atau jurang kecelakaan. Wa amma sunnah al-kamilah fahiya tariqatu salimah min syubhat wa syahawat, kama qala al-Hasan wa Yunus wa Ubaid wa Sufyan wal Fudail wa ghairihim. Manakala sunnah yang sempurna ialah sunnah yang disebutkan, yang iaitu sunnah yang sempurna ialah yang terselamat daripada syubhat dan syahwat, seperti mana yang dimaksudkan dalam kata-kata al-Hasan, Yunus bin Ubaid, Sufyan wa Fudail bin Iyad. Okey, sampai di sini perbincangan kita. Jadi sebagai penutup, kalau kita baca hadis Nabi kata badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam bermula dengan keadaan pelik dan akan kembali jadi pelik. Maksud Islam itu apa? Maksud Islam itu ialah sunnah Nabi SAW dan ahli sunnah. Sunnah Nabi menjadi pelik dan orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi jadi pelik. Siapa mereka? Orang yang fahaman mereka terselamat daripada syubhat dan amalan mereka juga terselamat daripada syahwat. Jadi mereka, fahaman mereka betul dan mereka beramal dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Ini yang dimaksudkan sebagai ghuraba. Ini yang dimaksudkan sebagai ghuraba. Manakala di kalangan orang yang faham dengan fahaman yang betul, mengaku ikut salafus salih, namun tidak beramal dengan ilmunya dan tidak menjaga halal dan haram, mereka tidak termasuk bab ghuraba. Walaupun fahaman mereka termasuk dalam fahaman ahli sunnah, kerana ulama selepasnya meletakkan istilah sunnah itu terhadap suatu bidang ilmu, iaitu bidang ilmu-ilmu yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang terselamat daripada syubhat. Sekadar ini, insya-Allah. Sekiranya ada soalan, saya tengok insya-Allah apa yang saya lihat sekarang belum ada soalan dalam komen-komen. Okay, insyaAllah makna sunnah kalau dah jelas kita akan tutup sekadar ini insyaAllah. Okay, jadi tidak ada soalan di sana. Sekadar ini, semoga Allah Subhanahu jadikan pertemuan-pertemuan yang manfaat insyaAllah. Dan insyaAllah minggu depan saya harap tuan-tuan yang mengikuti ini kita dapat sambung lagi baca kitab ini. Kita akan tengok pada sunnah dari segi istilah, dan kita akan bincang tajuk yang paling penting, iaitu tajuk kedudukan hadis Nabi SAW, kedudukan sunnah Nabi SAW. Dalam bab pertama kita bincangkan apa erti kemaksuman Nabi SAW. Ini sangat penting, bab yang sangat penting, erti asmah dalam erti asmatun Nabi SAW. Kita akan bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah. Sekadar ini, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.